Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya
akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, petang ini kita bertemu sekali lagi dalam Kembara Korban yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan pada petang ini sahabat-sahabat sekalian, Ustazah tidak berkeseorangan, tapi alhamdulillah dapat tangkap adik di Seremban ya, untuk bersama-sama dalam bual bicara kita pada petang ini, iaitu yang berbahagia Ustazah Nur Saadah binti Musa
adik bongsu Ustazah, satu-satunya adik yang ada, ya, iaitu Ustazah Nur Saadah Musa, pensyarah UiTM Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Dek, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Cik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, adik ibu yang masih lagi dengan anak kecil. Subhanallah. Nampak sangat beranak kecil kan? Sangat-sangat beranak kecil, ya. Baru lepas pantang je Dek kan. Ya. Ramadan Karim semua. Ramadan Karim. Wallahu akram, wallahu akram. Dah masak ke Dek? Dah siap dah. Siap masak di merata-rata. Oh, masak di merata-rata tempat. Masya Allah, subhanallah. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Masya Allah, Puan Haniah Baharudin yang sedang bersama-sama dengan kita, kepada sahabat yang bernama Norziani Kardi, ya, kepada siapa lagi ya, Puan Rohani Saleh yang bersama-sama pada petang ini. Masya Allah, terima kasih kepada Puan Wan Masrurah Manaf yang telah share dengan mungkin adik-beradik kot ya, sebab semua binti Manaf, binti Hasan, pada Puan Mazlidah Hasan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang tolong share, khususnya dengan adik-beradik kita sendiri. Ya, Ustazah hari ni pun bawakan adik. Tadi pun dalam grup WhatsApp keluarga kita Dek kan. Kak Lang pun cakap, Kak mesti dengar ni kan ya. Sebab hari ni sahabat-sahabat sekalian kita bincangkan tentang seni bersaudara. Ya, seni bersaudara. Adik-beradik macam mana ya. Mungkin jarang kita ketengahkan tentang seni bersaudara. Dan insya-Allah nanti kita akan dengar kupasan daripada Ustazah Nur Saadah Musa. Ya. Ustazah Nur Saadah Musa selaku adik bongsu dalam keluarga kami. Mungkin ada banyak perkara yang beliau nak kongsikan ya, insya-Allah. Manalah ragam kakak kan? Ragam kakak macam mana? Ragam adik. Ya, insya-Allah. Boleh dikongsi insya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Apapun kita mulakan terlebih dahulu ya sahabat-sahabat sekalian dengan Ustazah bacakan sepotong firman Allah Azza wa Jalla daripada surah An-Nisa ayat yang pertama. Ayat pertama tu padahal takut tak perasan pun ayat tu ya. Surah An-Nisa ayat yang pertama yang menjadi asas insya-Allah taala, insya-Allah sahabat-sahabat menjadi asas kepada perbincangan kita tentang seni bersaudara. Hidup adik-beradik ni macam mana? Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya, dan lalu dari keduanya Allah membiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu selalu meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, pada ayat pertama surah An-Nisa tadi sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan kepada kita supaya hubungan kekeluargaan itu kita jaga. Macam-macam persoalan, macam-macam insiden, macam-macam isu ya dalam hubungan kekeluargaan. Ya, macam-macam. Betul ya Dek? Ada orang sampai kepada peringkat dalam hubungan kekeluargaan, mungkin sama ada secara sedar ataupun tak sedar telah pun berkata,
Seolah-olah nak kata lakum dinukum waliyadin. Ya. Bila dah besar-besar panjang semua, dah ada anak beranak, dah ada keluarga sendiri, ya seolah-olah kita berkata pada adik-beradik kita, kamu urusan kamu, kami urusan kami. Ya. Jadi inilah perkara yang kita nak bincangkan sahabat-sahabat sekalian tentang seni bersaudara supaya kita tidak terlepas pandang. Dek, bila kita sebut tentang terlepas pandang kan Dek kan? Bahkan kadang-kadang kita terlupa nak memberikan gugusan doa tulus ikhlas kita kepada adik-beradik kita. Ya, kadang-kadang kita tanpa kita sedari, bahkan ketika mana Kak Cik bercakap ni tidak menafikan bahawa di sana ada kelemahan Kak Cik sendiri sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, ya. Kita terlepas pandang, mungkin ada saudara kita yang makan hati. Ya, mungkin ada saudara kita yang jauh hati daripada kita. Dan untuk mengikat hati-hati di antara keluarga itu tidak lain dan tidak bukan, ya, hadirkan adik-beradik kita, kakak, adik, abang kita dalam doa kita. Ya, kita datang daripada Allah Azza wa Jalla dan ditakdirkan oleh Allah, ya, daripada darah yang sama, rahim yang sama, ibu ayah yang sama. Sebab itu perbincangan hari ini tuan-puan sekalian untuk mengejutkan kita daripada kelekaan. Mungkin di sana ada hubungan hak-hak kekeluargaan yang kita terlepas pandang. Kita nak dengar dulu respon daripada adik, ya, daripada Ustazah Nur Saadah Musa. Mungkin boleh respon dulu atas mukadimah yang telah Kak Cik sampaikan tadi. Silakan Dik. Okay. Terima kasih Kak Cik. Kalau kita tengok kan dalam Kak Cik kan tak satu surah yang Allah sebut tentang ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingat surah apa Kak Cik? Lupa surah apa. Tapi Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Jadi muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, di situ pun sebenarnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, kita dah nampak betapa Allah Subhanahu Wa Taala menggesa kita untuk memelihara bukan sahaja diri kita, bahkan Allah gesa kita, Allah suruh kita, Allah didik kita supaya kita bersama-sama membawa seluruh ahli keluarga kita supaya terhindar daripada menjadi bahan bakar api neraka. Jadi maknanya kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, bukan semata-mata di alam dunia sahaja. Betul Kak Cik kan? Betul. Kita nak bawa seluruh ahli keluarga kita ni, sama ada anak-anak, cucu, anak saudara, semua ini sama-sama berkumpul dengan kita di dalam syurga Allah nanti. Ya, macam mana kita gembira ke alam dunia ni bila kita berkumpul ramai-ramai Kak Cik kan? Kalau buat ahli keluarga perjumpaan keluarga kan, ya Allah Subhanallah, seronok sangat-sangat. Tak sabar-sabar menanti tarikh nak jumpa ramai-ramai tu. Jadi begitu jugalah kita mengharapkan bila di alam yang lebih kekal nanti, di syurga nanti kita berkumpul bersama-sama dengan seluruh ahli keluarga, kekal di dalamnya. Kita bergembira di dalam syurga Allah nanti insya-Allah tanpa ada lagi perpisahan. Kak Cik kan? Kita ditakdirkan Allah dalam keluarga kita ada yang Allah dah tarik dulu, ya. Maknanya Kak Long dah tak ada. Jadi kita, memang terasa sangat-sangat kan bila ada kekurangan di kalangan ahli keluarga tu disebabkan dah pergi berjumpa dengan Allah, maka terasa macam kehilangan yang besar dalam keluarga. Sebab tu bila kita baca firman Allah tersebut, kita merasakan ya Allah, kita nak bersungguh-sungguh lagi, betul tak Kak Cik? Kita nak lagi sedaya upaya nak bawa semua diri kita dan ahli keluarga kita bersama-sama menuju ke syurga Allah insya-Allah. Betul kan Kak Cik? Jadi sebab tu bila kita fahami firman Allah tersebut, kita bukan sahaja berusaha menyelamatkan diri kita. Kita tidak beriman dengan Allah ini secara nafsi-nafsi, tapi kita nak bawa seluruh ahli keluarga, bahkan kita nak bawa seluruh masyarakat kita kalau boleh. Tapi berdasarkan teladan Nabi, sirah Nabi, memang dari segi dakwahnya memang di peringkat awal tu memang secara dengan kaum kerabat Kak Cik kan? Ya. Maknanya Anzir ashiratakal aqrabin. Betul. Maknanya apa maksud Kak Cik? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Anzir ni maknanya bukan, anzir ni maknanya teguran. Beri peringatan.
Ya, maknanya peringatan, beri peringatan kepada ahli keluarga kamu yang Kamu, terdekat. ya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita hidup dalam apa ni, dalam suasana berkeluarga ni, kita kena berusaha juga untuk sama-sama ialah seperti mana kita menjaga anak-anak kita juga menjaga anak saudara kita. Betul tak Cik kan? Betul. Kita juga menjaga apa ni, anak-anak cucu kita. Bukannya untuk, maknanya berusaha sedaya mungkin seluruh keturunan kita itu berada bersama-sama dalam syurga Allah nanti insya-Allah. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Dik atas respon awal. Sahabat-sahabat sekalian, menjadi satu tanggungjawab kita juga, perhatian kita adalah untuk mewujudkan keharmonian ya dalam hubungan adik-beradik, hubungan kekeluargaan tadi. Jadi ada beberapa perkara yang kita harus ambil perhatian. Pertama ialah sama ada sahabat-sahabat tuan-puan sedar ataupun tidak, sebenarnya kakak-kakak kita, abang-abang kita, adik-beradik kita adalah guru yang tertua dalam hidup kita. Ya? Mereka adalah guru terbaik dalam hidup kita. Itu mungkin kita tak perasan, kita tak pernah panggil kakak kita guru kita. Kita tak pernah sedar abang kita adalah guru kita. Tapi mereka adalah guru tertua, maksudnya guru yang lama sangat tempohnya dalam kehidupan kita, lebih lama daripada kita mengenali pasangan kita. Betul. Itulah kakak-kakak kita, abang-abang kita, Masya Allah, Subhanallah, Allah menjadikan. Macam mana kehidupan mereka kan? Kita Allah tengok menjadikan anak-beranak mereka. Kehadiran mereka tu memberikan warna untuk corak kehidupan kita. Subhanallah. Sebab itu kan ya Allah ya Tuhan, kita mungkin rasa macam andai kata ada yang sedang mendengar yang tak tahu apa jasa abang dia, apa jasa kakak dia. Ya, ataupun sedang merasakan sama ada secara sengaja tak sengaja terasa macam kakak tu apa sangatlah jasa dia, abang tu apa sangatlah jasa dia. Tapi Masya Allah, mereka menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Mereka menjadi sebahagian daripada kekuatan kita. Mereka mewarnai kita hari ini. Tengok macam mana momen-momen indah masa kita kanak-kanak. Tengok macam mana seronoknya kehidupan kita berkeluarga. Bila kita lihat hari ni, ya, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, Ustazah dengan adik Nur Saadah ni, Masya Allah, ya, memang orang dekat-dekat tahu sangat masa kecil-kecil dulu. Macam mana Dik? Macam mana Cik? Macam Tom and Jerry? Macam Tom and Jerry. Ya, macam Tom and Jerry. Jarak kami ni jauh jugalah. Dalam berapa tahun Dik? 6-7 tahun. Dalam 6 ke 7 tahun tuan-puan sekalian. Masya Allah. Ustazah masa kecil macam dihamba adik-adik ni. Ya, adik ni jauh jarak. Ustazah balik sekolah je nak berehat tapi adik tak bagi sebab dia dah tunggu Ustazah lama nak main. Padahal kita penat balik daripada sekolah rendah nak main apa? Main pengantin-pengantin. Seingat Ustazah, sahabat-sahabat, tak pernah Ustazah berpeluang jadi pengantin. Asyik dia je. Ya, Ustazah jadi tukang kipas dia, ya, jadi macam-macam lah, jadi tukang solek dia. Macam kena bully kat adik ni. Mak tahu sangat dah. Ya, makcik-makcik kat rumah Kering Kelalang semua tahu. Dan kadang-kadang ada saat-saat dia riuh kawasan rumah tu. Sebab apa? Adik kejar Ustazah dengan kayu, dengan macam-macam. Ustazah lari-lari dan orang makcik-makcik bagi semangat. Lari-lari, suruh lari menyelamatkan diri. Itu hubungan kami masa kecil. Ya, hubungan kakak dengan adik, ya, yang jauh jarak beza dia. Tapi Masya Allah, Subhanallah Dik. Hari ni kita bercakap dengan ketawa. Ya, walaupun dulu menangis kak cik lari daripada adik kan, ya. Tapi hari ni kita ketawa. Dan bila kita sebut dalam keluarga boleh sampai keluar air mata kita, ya. Keluar air mata maknanya ketawa sampai menangis. Ketawa sampai menangis. Subhanallah. Terima kasih wahai adik-beradik. Terima kasih. Kalian mewarnai kehidupan kita. Ya, kita hari ni secara tak langsung guru kita adalah abang kita, kakak kita, keluarga kita. Tapi jarang kita menobatkan mereka sebagai guru kita. Ya, jarang. Sebab itu seni bersaudara ini untuk kita melihat perkara-perkara yang sangat halus yang mungkin tak nampak dengan mata kasar. Sebab itu kadang-kadang kita tak pandai menghargai keluarga, tak pandai menghargai adik-beradik. Kita mendabik dada, kita rasa kejayaan kita adalah atas usaha kita. Ya, kita lupa bahawa lebih dulu kakak kita doakan kita daripada pasangan kita doakan kita.
Betul. Lebih dulu lagi. Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. So itu poin yang pertama. Kalau kita tak boleh nak menghargai, rasa macam apa jasa abang kakak adik kita, maka yang boleh kita sama-sama ingat, kenangkan pada hari ini ialah mereka adalah guru terbaik mereka. Tu guru terbaik kita. Mereka adalah guru tertua kita. Masya Allah. Sebenarnya mereka corakkan hidup kita. Betul ya Dik macam mana Kak Betul. Long, Kak Ngah, Kak Lang corakkan hidup kita. Betul Kak Cik. Tiba-tiba Mungkin kita tak sedar Kak Cik, di kalangan kakak-kakak kita, abang kita, mereka sering mendoakan kita Kak Cik kan. Dalam tahajud mereka, dalam solat mereka, tak pernah lupa menyebut nama kita seorang demi seorang Kak Cik. Kita mungkin tak terbuat sebut seorang-seorang nama tu. Tapi wallahualam, adik percaya di kalangan adik-beradik kita ada yang sering menyebut nama kita. Sebab tu kita boleh berdiri seperti mana hari ini, diiringi dengan doa-doa mereka. Mereka mungkin di belakang tabir je Kak Cik. Kak Cik berada di hadapan di hadapan semua orang. Tapi dengan berkat doa yang bukan setakat doa mak ayah, tapi doa daripada adik-beradik. Daripada kakak, daripada abang, melihat kejayaan-kejayaan Kak Cik. Tu contohlah Kak Cik. Sebab dia merasai, dia rasa merasai. Saya ingat lagi bila Kak Cik nak bersiaran forum perdana masa tu, depan Perdana Menteri ketika itu. Rupa-rupanya yang berdebar-debar tu adalah adik-beradik. Yang berdebar-debar sebab tu siaran langsung dia punya berdebar tu kan. Ya Allah sampaikan maknanya bila dah habis tu adik-beradik tu yang urut dah ada. Alhamdulillah selesai dah, tak ada benda-benda yang tak diingini berlaku. Kita nampak keprihatinan kasih sayang. Okey, itu poin yang pertama Adik kita nak katakan kepada semua yang sedang mendengar, tolong hargai adik kakak kita, abang kita. Mereka adalah guru terbaik secara tidak langsung dalam hidup kita. Banyak perkara mereka corakkan kita memberikan warna kepada kehidupan kita. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, seni bersaudara mesti ingat bahawa di sana ada ibu bapa. Di sana ada ibu bapa. Tanyalah kepada mana-mana ibu dan bapa, bahkan kami yang dah menjadi ibu ni, tanya. Agak-agak sayu tak hati kita? Syahdu tak? Sebab tak hati kita? Bahkan agak-agak boleh terluka tak hati kita kalau melihat anak-anak kita bergaduh? Ya Allah, ya. Kalau tengok anak-anak kita bergaduh, ya Allah ya Rabbi. Ya Kak Cik. Tersiat-siat hati. Adik tak apa, anak kecil-kecil dia. Anak kecil bergaduh pun. Anak kecil bergaduh tu rasa ya Allah, rasa beratnya ujian mendidik anak-anak ni kan. Tapi tak adalah, maknanya kita menghadapi situasi dengan anak-anak tu, memang akhirnya kita akan berfikir balik, Allah macam ni mak tengok kita dulu kan. Macam ni perasaan mak dulu waktu kita bergaduh waktu kecil lah kan. Tapi maknanya apatah lagi kalau anak-anak tu dah sampai dah besar pun bergaduh Cik. Ya. Bertelingkah. Anak-anak yang bergaduh masa besar sangat ibu tu memang Masya Allah kecewanya. Ibu tu memang menanggung. Tak terkata kan? Tak terkata nak luahkan. Betul. Sebab itu kalau ada di kalangan adik-beradik yang mengambil inisiatif untuk menyatukan adik-beradik. Maknanya ada seorang je, tak perlu ramai pun. Ada seorang je yang terfikir kita buat hari keluarga. Kita buat dalam keadaan PKP sekarang, kita buat usrah online ke dengan ahli usrah keluarga online kan, ataupun ada seorang je yang cakap mainlah kita buat one day one juzuk yang dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp adik-beradik untuk kita baca Al-Quran sejuzuk kan, bagi-bagi untuk kita khatam. Kemudian kalau ada seorang lah kata yang memudahcarakan untuk buat macam video call yang boleh semua nampak berkumpul dengan teknologi yang ada. Masya Allah, percayalah di situ ibu ayah kita terlalu bersyukur memiliki anak yang seorang tadi ni. Yang memulakan tadi, yang mencari jalan. Kalau tak, semua masing-masing lepas tangan. Masing-masing sibuk belaka. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita hebat di tempat kerja, belum tentu kita hebat sebagai seorang adik dan kakak. Sebagai seorang anak, sebagai anggota keluarga yang kita sebut adik-beradik ni, belum tentu. Kita mungkin sibuk dengan urusan kerja kita, urusan macam-macam urusan, tapi tiba-tiba ada seorang je, ada seorang yang mungkin tak terpelajar sangat, yang mungkin tak kaya sangat, tapi dia terdetik hati dia untuk jaga hubungan adik-beradik. Percayalah, dia sebenarnya menjaga hati ibu dia. Dia sebenarnya menjaga hati ayah dia. Sebab itu bila kita sebut tentang seni bersaudara,
kita mengukuhkan ikatan hubungan adik-beradik ni untuk jaga hati mak ayah kita. Ya, dan menjaga hati mak ayah kita tahu ridha Allah. Ridal walidain. Ya, redha Allah itu bergantung ataupun Pada. tengok macam mana redha mak ayah kepada kita. Ini satu kisah ya, adik dan sahabat-sahabat sekalian. Ada seorang hamba Allah, Masya Allah ya, Allah uji dia. Masa mak dia sakit, dia on off lah. Dia boleh balik, lepas tu dia kerja kan. Dia balik kerja, balik. Lepas tu tengok ziarah, lepas tu balik kerja balik. Jadi adalah di kalangan adik-beradik tu yang agak lama lah ya dengan mak. Yang agak lama dengan mak semasa mak uzur ya. Dan kemudian bawa kepada kematian ibu tersebut. Jadi apa yang berlaku sahabat-sahabat sekalian, salah seorang daripada adik-beradik tadi yang banyak masa dengan mak tadi mengatakan bahawa mak telah cakap masa mak sakit bahawa semua emas-emas mak ni ia adalah untuk ni lah anak yang seorang ni, yang jaga ni. Yang banyak masa dengan mak tadi. Jadi mak bagi semua. Ya, emas, gelang, rantai, cincin semua. Jadi cuba bayang ya sahabat-sahabat sekalian, bila mak tu dah tak ada, dah meninggal dunia, dah kebumikan semua. Jadi bila kita masuk kepada fasa untuk melihat apa urusan-urusan mak yang tak selesai, ya, apa harta yang nak difaraidkan dan sebagainya, hutang-hutang dan sebagainya. Lalu berkatalah salah seorang daripada mereka tadi, okey, semua emas-emas tu mak bagi saya. Ya, mak cakap masa mak sakit. Jadi adik-beradik lain ramai lagi sahabat-sahabat sekalian, ya, adik-beradik lain, ya, sejujurnya lah kata sahabat tu, memang rasa tak puas hati. Mulalah adik-beradik lain telefon ustaz tu lah, telefon ustazah ni lah, ya, nak tanya, betul ke ni tindakan yang dibuat oleh salah seorang adik-beradik ni, ya? Kalau ikutkan dari segi hukum, ini kalau Kak Cik salah, adik Saadah betulkan ya. Kalau ikutkan dari segi hukum, apabila seseorang tu sakit tenat dan sakit tu pula membawa kepada kematian, maka kalau dia waktu tu baru nak cakap ya, ataupun kata okey nanti kalau mak mati semua ni untuk kamu, contohnya kan, itu semacam tidak valid. Sebabnya itu adalah fasa yang bawa kepada kematian. Ya. Kalau nak bagi dia lain kalau kita bagi hibah, kita bagi maknanya kita bagi langsung, bagi terus. Bukan kata kalau lepas mak mati ni nanti ambillah semua, itu macam tak valid. Tu wasiat kan cik kan? Ya saya, sebabnya wasiat. kita kena tak bertulis lah, dia cakap mulut je, mak dia cakap mulut je. Dan tak bertulis. Jadi kalau dari segi syariat pun, dari segi syarak, maknanya benda tu kena mendapat persetujuan daripada adik-beradik lain yang ada bahagian dalam faraid tadi. Jadi itulah yang adik-beradik lain dapat daripada pandangan ustaz-ustaz dan para ustazah. Tapi yang seorang ni mengatakan sampai tergamak ke hati kalian ya untuk menidakkan permintaan mak. Tengok tergamak ke hati kalian untuk menidakkan permintaan mak, sedangkan mak yang cakap, ya, mak kata bagi semua ni dekat saya. Baik, diringkaskan cerita sahabat-sahabat sekalian, adik-beradik yang lain diam je. Ya, tak nak panjangkan. Ya, tak nak panjangkan. Kalau ada seorang dua yang mempertahankan hak dia, so yang seorang tadi akan bagilah sikit, bagi cincin sebentuk ke, ya, bagi gelang seurat ke kan. Tapi mana yang diam memang takkan dipedulikan lah. Sehinggalah sahabat tu berkata, bayangkan dek, hati kita ni, dia kata hati ni pun ada kekotorannya juga kan. Bila kita rasa tu hak kita, dan benda tu memang benda ada harga kan, ada nilai. Jadi bila balik raya, dia kata, ataupun balik pada pertemuan keluarga, dalam hati tu terluka, terhiris bila melihat kakak pakai gelang berurat-urat kat tangan. Banyak emas mak dia? Ya, banyak. Ya, bila pakai tu banyak. Ya, bahkan boleh bagi pula pada anak-anak perempuan dia untuk pakai. Ya, ya Allah, hanya Allah yang tahu. Tetapi demi kerana kasih kepada ibu dan ayah, ya, demi kerana merasakan bakti kepada ibu dan ayah tidak terputus walaupun mak dan ayah dah meninggal dunia, maka sahabat tu kata pada satu hari dia angkat tangan ya di hadapan Allah dan dia kata, wahai Allah, mungkin itu memang hak aku, tapi hari ini aku mengisytiharkan bahawa aku menghalalkannya untuk dipakai
oleh kakakku itu. Aku tak nak fikir lagi itu sebagai hak aku. Aku halalkan. Ya, maknanya tidak ada perhitungan lagi di akhirat besok ataupun di dunia. Dan aku lakukan itu supaya mak berbahagia di alam sana. Ya, sebagai satu bakti kepada mak. Kalau mak hidup pun tengok ini keadaan, pasti mak juga tak senang hati. Ya, jadi di alam sana ini adalah ya punyalah bagusnya anak tu ya, menjiwai kehidupan mak di alam sana, maka dia mengisytiharkan dalam doa dia telah menghalalkan, tidak ada sebarang tuntutan dunia ataupun akhirat, dan dia kata sebaik dia menghalalkan, tiba-tiba dia rasa bahagia je tengok kakak dia pakai barang-barang kemas tu. Ya, tak apalah, kakak dulu pun berjasa juga. Kakak dulu pun ada juga jaga saya masa saya kecil. Kakak adalah pengganti ibu. Masya Allah, bila dah redha tu, macam-macam ayat memotivasi diri datang. Macam-macam ayat memujuk diri datang. Ayat yang Allah ilhamkan. Ya, sampai terasa akak bukan orang lain, akak adalah ganti mak. Ya, akak tempat saya menyambung kasih sayang daripada mak yang dah tak ada. Daripada bertegang urat, ya, sampai tak boleh nak berkasih sayang hanya kerana gelang, kerana harta. Baiklah saya menghalalkan dan kita boleh terus berkasih sayang, ya, dengan harmoni, dengan redha. Ini adalah seni bersaudara, Dek. Ya, seni bersaudara. Kenapa? Kerana faktor yang kedua tadi, ingat, kita menjaga hubungan kita adik-beradik, itu adalah bakti kita pada mak ayah kita. Itu adalah ketaatan kita pada mak ayah kita. Mak ayah kita menangis dalam diam tiap-tiap kali melihat adik-beradik berseteru, bermusuh. Ya, kalau tanya, contoh tanya pada Kak Teh contohnya, ya, katalah adik-beradik tu ada yang namanya Kak Teh, panggilan dia Kak Teh, Kak Uda macam mana? Entah, tak tahu. Ya, entah, tak tahu. Asyik tak tahu, tak tahu, tak tahu. Itu pun kadang-kadang sebagai ibu tu terasa kan? Betul tak, Adik? Ya, ya Allah, asalkan tanya je tak tahu. Cuba bayangkan satu suasana yang berbeza. Kak Teh, Kak Uda macam mana? Oh, semalam baru telefon Kak Uda, Mak. Kak Uda sihat je, Mak. Ya, Kak Uda begitu begini. Allahu Akbar, lega hati Mak. Kadang-kadang Mak tu bertanya, Dek, untuk melihat sejauh mana ikatan hubungan tadi. Mak selalu buat macam tu je kan? Pasal Ya, tak? saja je Mak macam tu tanya. tanya. Apa khabar Kak Ngah kan? Apa khabar? Boleh je mak nak telefon sendiri kan? Tapi mak duk tanya ke kita supaya kita pun ambil tahu hal ehwal adik-beradik kita kan? Dek, masa PKP dulu, masa PKP, tiba-tiba satu hari tu, mak telefon Kak Cik. Ya, mak telefon kan, mak kata pagi-pagi subuh lagi mak telefon, mak kata apa? Mula-mula Kak Cik ingatkan mak seloroh tau. Mak macam bergurau je kan. Mak kata, pergilah jenguk kakak tu, seorang kakak kan ya. Pergilah jenguk kakak tu, mak cakap ya. Bagilah bantuan NGO kat depan rumah dia. Kak Cik ingatkan mak seloroh tau. Ya, mak kata bagilah bantuan NGO kat depan rumah dia. Sebab waktu tu kakak kita waktu PKP tahun lepas, mereka kuarantin satu family ya. Sebabnya ada keluarga yang lain yang close contact dengan mereka. So mereka adalah person under investigation kan, PUI ya. So mereka kuarantin tak boleh keluar. Masa tu bagi Kak Cik dek bagi Kak Cik, kakak kita tu ada ramai lagi akan menolong dia. Itu pada pandangan Kak Cik, sebab kakak kita tu ialah dia duduk dalam komuniti yang insya-Allah ramai akan tolong dia. So Kak Cik tak nampak peranan Kak Cik waktu tu, tapi mak call, mak kata apa, pergilah hantarlah bantuan NGO tu kan ya. Lepas tu Kak Cik sambut mak cakap tu dengan gelak-gelak aje. Sebab takkan nak bagi bantuan NGO kat kakak kita tu, bukan dia orang susah kan ya. Takkan nak bagi bantuan NGO. Tapi subhanallah, lepas tu beberapa hari mak call lagi. Mak kata, kok dia ada nak merasa teringin nak makan apa-apa. Kan waktu tu Ramadan kan? Betul. Ramadan. Kok dia ada terasa nak ingin nak makan apa-apa. Tanyalah, pergilah hantar. Bagilah seikat pisang emas ke. Mak ajar Kak Cik. Sebab Kak Cik terlepas pandang. Dengan sebab mak serius bercakap macam tu, dek, barulah Kak Cik perasan, ya Allah ya Tuhan. Apakah sama orang lain keliling tu yang memberikan makanan, yang membantu dengan adik kandung sendiri. Ya, bukan jauh pun rumah kami kan ya. Baru terasa, dek, waktu tu kan macam dipukul macam ya Allah, aku ni tak ada langsung seni bersaudara ya. Ya, cubalah buat kejutan ke, tiba-tiba ada menu istimewa ke. Ya, Sebenarnya cuba. kakak tu pun ada cakap lah Kak Cik. Ada.
Dia tersentuh, dia kata. Lepas semua kata lepas tu tiba-tiba Kak Cik bagi tu kan, Kak Cik bagi makanan apa semua, kata subhanallah. Allah alam lah, muka kuat insting ke macam mana ke, tak tahu pula belakang cerita mak call. Ya. Tapi nak bagi tahu macam mana mak kita masa hidup berperanan untuk menyatukan kita. Bukan saja menyatukan, tapi nak mengharmonikan, nak menyuburkan kasih sayang dan ikatan. Selalu mak pura-pura macam tak tahu perkembangan adik-beradik yang lain. Padahal mak tu simpan semua maklumat anak-anak. Ya, kita kalau nak tahu tanya telefon pada mak kita, nak tahu pergerakan adik-beradik, mak lebih tahu. Tapi saja je mak tanya, sebenarnya masya-Allah subhanallah, menjaga hubungan kekeluargaan adik-beradik sebenarnya adalah seni bersaudara, kerana dalam masa yang sama kita menjaga bakti kita pada mak ayah. Kita menatang hati mak ayah kita, gembira mak ayah. Adik, Kak Cik sekarang usia dah 46, 47, anak dah besar-besar juga kan? Ya, kadang-kadang fikir bila-bila masa sajalah kita boleh meninggal dunia. Antara perkara yang menjadi persoalan yang selalu Kak Cik fikir ialah, ya Allah ya Tuhan, kalau aku dah tak ada, kalau suami aku dah tak ada, boleh tak anak bersatu padu? Boleh tak anak bersatu padu untuk meneruskan apa yang mak ayah telah usahakan? Ya, apatah lagi macam Kak Cik ada legasi, ada amanah daripada ummah. Ya, ada wakaf Madinatul Huffaz. Kalau anak-anak tidak bersatu padu, kalau anak-anak tidak boleh hidup dengan harmoni, macam mana mereka nak menjayakan, meneruskan kelangsungan amanah daripada ummah ini? Sebab itu mak-mak kita dulu, orang tua-tua, tuan-puan sekalian, daripada anak tu lahir lagi dah datang dah macam-macam petua. Petua tu macam-macam petua, tapi yang lebih pentingnya adalah kerana perhatian orang-orang tua terhadap menjaga hubungan di antara adik-beradik. Sebab tu keluar petua, anak-anak ni tali pusat dia diikat letak dalam satu balang. Kan ya? Itu petua-petua lah kan. Sebenarnya bukan soal petua tu. Tapi yang lebih besarnya ialah untuk menunjukkan betapa pentingnya seumur hayat kita sebagai adik-beradik, mari kita jaga ikatan adik-beradik itu dengan sebaik-baiknya. Kak Cik ada simpan satu artikel, Dek. Artikel sekejap ya, siapa yang buat kajian ni? Allah Kak Cik, apa yang Kak Cik cakap tadi tu kan, bertepatan sangat dengan surah An-Nisa ayat 9. Kak Cik Allah sebut, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, serta mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun menegaskan pada kita supaya betul Kak Cik kata, kita nak meninggal ni, kita nak meninggal lah kan, maknanya kita semua bersiap insya-Allah menuju kepada persiapan yang terakhir, persiapan yang abadi. Kita jangan fikir diri kita je Kak Cik kan, kita kena fikir zuriat yang bakal kita tinggalkan ini, maknanya kita kena rancang untuk mereka juga. Supaya nanti bila kita meninggal, yelah tak tahu siapa meninggal dulu, Kak Cik ke adik ke kan. Bila kita meninggal nanti, zuriat yang kita tinggal ni tidak terkontang-kanting. Maknanya tidak dalam keadaan lemah kan, tak tahu nak buat apa, ataupun dalam keadaan berbalah sesama mereka. Ya, sebab tu subhanallah, kita tengok apa yang Abah buat sebagai contoh Kak Cik kan. Abah ada buat tabung takim tu kan untuk keluarga kan. Dan Abah sentiasa ingatkan kita supaya kita jaga tabung kebajikan ahli keluarga ni, supaya dengan ini akan mengikat hati-hati kita. Ya, bukan setakat kita di peringkat adik-beradik ni, bahkan seluruh keturunan nanti insya-Allah. Jadi maknanya besar harapan Abah untuk kita menjaga kesatuan dalam kalangan adik-beradik kita, ahli keluarga kita. Dan sejajarlah dengan apa yang Allah firmankan tadi, supaya kita merancang. Maknanya kita mesti uruskan ahli keluarga yang bakal kita tinggalkan, bukan semata-mata persiapan diri kita sahaja yang menuju Allah, tapi juga ahli keluarga yang mungkin kita akan tinggalkan nanti. Betul, Dek. Dan sahabat-sahabat sekalian, adik-beradik kita adalah diri kita sendiri. Ya, adik-beradik kita tu adalah kita. Ya, bukan orang lain. Masya Allah. Sedarah sedaging, ya.
macam mana tak ingat dah macam mana Kak Cik ada salah sebut ya, tersalah sebut dengan mak. Masa tu nak bantu Kak Long lah ya, masa tu nak bantu Kak Long. Kak Cik ada sebut macam insya-Allah mak, Kak Cik mesti akan tolong, bukan orang lain, kakak Kak Cik sendiri. Lepas tu mak kata memang bukan orang lain, dia adalah Ganti mak. dia tu adalah kita. Maknanya mak tak nak dengar kita kata kita akan bantu mak, dia adalah kakak, dia adalah kakak kan. Mak kata tak, bukan orang lain, bukan kakak, dia adalah kita, darah daging kita, sakit dia, sakit kita. Masya-Allah. Ya, waktu tu tengok, itulah seorang ibu ya. Seorang ibu nak didik supaya apa? Ada seni bersaudara. Cakap tu pun nak kena betul. Cakap tu pun, bahaya Kak Cik kata, yelah dia orang lain kakak kita. Tak, dia adalah kita. Sakit kita, sakit dia. Ya. Tapi waktu tu kan memang kita fikir, Masya Allah, Subhanallah. Memang betul. Dia hanya keluar dulu daripada kita je. Daripada rahim yang sama. Ya. Darah yang sama, keturunan yang sama. Sebab itu, tadi Kak Cik nak sebutkan, ya, macam mana Dr. Jonathan Caspi, dalam satu kajian dia tentang perkembangan bersama implikasi untuk pengamal kesihatan mental, beliau menjelaskan bagaimana hubungan kekeluargaan adik-beradik yang kuat memberikan satu bentuk keselesaan dan sokongan yang kuat kepada seseorang di hari tuanya untuk melalui hari tua yang banyak cabaran. Ini dah dikaji dah. Ya, sebab itu akan susut sokongan kehidupan bila hubungan kita dengan adik-beradik tak baik. Kalau kita nak satu keselesaan kehidupan, ada sokongan, sistem sokongan yang baik, sebenarnya abang kakak adik kita itulah yang kita nak kuatkan, ya, rangkaian ikatan tu. Dan benda ni kan Dek, sebenarnya itu adalah kelemahan Kak Cik juga. Kadang-kadang dalam kesibukan kita nak tanya khabar pun payah. Ya, kita tak rasa penting memberi hadiah pada hari lahir adik-beradik kita. Ya, kita buat main-main je, ucap-ucap, bagi kirim gambar kek je. Ya, gambar emoji kek je. Kita tak rasa bahawa kalau hadiah itu adalah hadiah yang betul, itu lebih lagi tahaddu tahabbu. Kamu saling memberi hadiah, kamu akan saling berkasih sayang. Kita tak terasa pun bahawa adik-beradik kita tu adalah kita. Seperti mana yang Nabi sebut, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi umpamanya dengan adik-beradik, macam mana kebaikan yang kita cinta untuk diri kita, demikianlah kebaikan yang kita cinta untuk kakak kita, abang kita, adik kita, dan semua ini berkait dengan iman. Andai kata ada iman dalam hati kita, hari ini ia akan menjadi satu muhasabah yang besar. Kita jangan tunggu adik-beradik kita bagi sesuatu kat kita, buat sesuatu kat kita. Hari ini yang mendengar adalah kita. Hari ini yang berbicara adalah kita. So daripada siapa yang mendengar dulu, yang faham dulu, kitalah yang mulakan dulu. Tidak pernah rugi orang yang memulakan kebaikan, kecuali selalu akan menjadi jariah ya kepada orang yang memulakan kebaikan, jariah daripada berpanjangan daripada kebaikan-kebaikan yang akan berantai kebaikan-kebaikan tersebut. Dek, Kak Cik nak cakap poin ketiga boleh ya? Sebab kita ni bersesak-sesak dengan masa juga ni. Yang ketiga ialah dalam seni bersaudara, sahabat-sahabat semua, kita kena amalkan nilai-nilai yang disebut dalam Islam. Iaitu paling rendah sekali ukhuwah adalah husnuzan. Dan paling hebat sekali adalah ithar. Dalam hubungan adik-beradik lah tuan-puan, ini nak kita aplikasikan. Jangan kita lebih dahulukan kawan daripada adik-beradik. Kita tak perasan ya Dek. Kadang-kadang mungkin ya ada adik-beradik kita jauh hati dalam diam. Ya, ini mungkin kesalahan. Contoh adik rasa je tahu. Mungkin adik rasa kan, adik rasa Kak Cik ramai kawan ya. Ramai kawan PA sana sini ya. Mungkin kadang-kadang nampak macam Kak Cik lebih baik dengan kawan ya, lebih banyak kadang-kadang nampak kawan Kak Cik pakai barang Kak Cik kan. Padahal adik dah selalu cakap dah cop dulu Kak Cik kalau tak nak bagi adik kan. Tapi tengok yang cop-cop tu semua tak jalan pun. Masya-Allah. Ya, terlalu banyak saudara-saudara kita berasa hati sebenarnya dengan kita.
Kita sebagai adik-beradik pun nak kena banyak minta maaf. Ya, dan sebagai adik-beradik juga kita kena melapangkan diri juga untuk memberi maaf. Balik pada yang tadi, paling rendah husnuzan. Sebab tu adik terus husnuzan dengan Kak Cik kan ya. Alah agaknya Kak Cik terlupa kot kan. Walaupun adik dah pindah Selalu husnuzan. selalu husnuzan ya. Alhamdulillah. Kalau tak husnuzan, memang hubungan adik-beradik kita akan terancam. Ya, syaitan tak suka tengok hubungan yang menjadi kekuatan ni ya. Jadi paling rendah sahabat-sahabat husnuzan dengan kakak abang kita, husnuzan dengan adik-beradik kita. Ya mungkin dia betul-betul terlupa ataupun tak tahulah terlupa ke tak, husnuzan juga. Terlupa nak jemput kita iftar, yang lain-lain dijemput ya. Yang kita ni tak dijemput. Kena husnuzan. Husnuzan lah yang akan menjaga hubungan tadi. Dan yang paling besar sekali adalah ithar. Ithar apa dia? Mendahulukan kepentingan adik-beradik kita. Dan mungkin kalau kita cakap pasal Kak Long ya dek Kak Long, Kak Ngah, kan Kak Lang, ya Abang Teh semua. Nampak macam mereka tu ada ithar ya dengan kita sebagai adik. Adik yang kedua bongsu dan adik bongsu ni. Nampak tak macam mana mereka macam ada ithar dengan kita semua. Ya, mereka senang saja melihat adik-adik mereka gembira. Masa adik tak kerja dek, ya masa adik tak kerja tengok macam mana kami adik-beradik dengan mak dengan abah. Ya nak pastikan insya-Allah biar adik tu boleh juga dapat jadi pensyarah. Ya adik dengan anak-anak kecil nak kena pergi kursus induksi lah, kursus macam-macam kursus. Sampai abah turun padang, bak sini anak kau tu abah jaga. Ya mak turun, mak kata bak sini mak jaga. Bahkan abah sampai hantar adik kursus kat Johor. Betul. Abah dalam keadaan uzur. Supaya apa? Supaya pergi kursus. Itu adalah keperluan untuk bekerja. Kak Cik kata tadi support system tadi Kak Cik kan? Masya Allah. Sokongan ahli keluarga tadi kan. Dek, kalau pembantu rumah adik tu balik, kami semua ni turut pening kepala nak fikir macam mana ya anak-anak kecil-kecil ramai-ramai tu. Subhanallah. Macam-macam. Maknanya apa? Subhanallah. Kakak-kakak, abang-abang kita telah ada ithar mereka terhadap kita. Mereka senang melihat kejayaan kita. Ya, mereka senang melihat kebahagiaan kita. Mereka tolong hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tengok macam mana arwah Kak Long. Ya, macam mana arwah Kak Long. Tak ngadu-ngadu pun dengan kita. Ya, apa-apa pun harapan dia pada keluarga dia, pada anak-anak dia. Tapi Masya Allah, tengok bila anak Kak Lang jadi Johan menghafaz Quran peringkat negeri 9. Kita semua menangis. Menangis sebab apa? Sebab kita tahu di sebalik itu ada perjuangan Kak Long. Ada perjuangan Mak Long mereka yang akan datang bagi borang, yang akan isikan borang, yang suruh masuk, bagi semangat, bagi motivasi. Mesti masuk juga. Mesti masuk. Kak Long akan mudahkan semua. Kasut tak ada, kasut tak cantik masa nak pergi. Nak pergi musabaqah, carikan kasut, baju tak handsome. Masa nak pergi musabaqah, carikan baju. Bukan anak sendiri, anak adik-adik dia. Tapi dia buat, dia lakukan. Ithar. Sebab apa? Sebab suka tengok kejayaan adik-adik, kejayaan anak-anak adik-adik. Masya Allah, ini seni bersaudara. Masa Kak Cik buat mihrab coaching 1.0, waktu PKP. Waktu yang Kak Long tersandar je kat dinding. Tak boleh nak bergerak sangat. Ya, masa tu tengah down sangat bila tahu kanser pankreas stage 4. Tengok-tengok, Kak Long lah di antara orang yang mula-mula daftar mihrab coaching. Bayar. Sampaikan Kak Cik kata, Kak Long boleh masuk saja. Kak Long tak payah bayar apa-apa. Masuk je mihrab coaching. Kata tak dek. Kak Long nak bagi Kak Tahfiz dek. Kak Long nak bagi Kak Tahfiz. Biar Long bayar. Tapi sampai akhir hayat Kak Long tak dapat ikut pun mihrab coaching tu. Sebab dah duduk kat hospital je. Dan Masya Allah, lepas Kak Long meninggal, tiba-tiba Kak Cik nampak ada bayaran masuk mihrab coaching daripada Nur Hayati Musa. Warisnya bayarkan. Ya, waris kata bayaran tu tak cukup. Jadi maknanya Kak Long dah pesan dah mihrab coaching. Makcik dulu tu Umi bayar tak cukup. Ya, Masya Allah dah meninggal pun anak-anak tolong bayarkan. Tak terkata. Macam mana seni bersaudara yang menjadi kekuatan, menjadi inspirasi kepada kita. Ikhlasnya kasih sayang adik-beradik kepada adik-beradik. Sebab tu sayang ya sahabat-sahabat tuan-puan. Kalau kita adik-beradik kita bergaduh, sayang sangat.
Ya, kalau kita adik-beradik kerana harta, kerana tanah, kerana sikit sebanyak ya, benda yang berlaku, kita sanggup bertegang urat, tak bertegur sapa. Biarlah kita menjadi orang yang terawal untuk memohon maaf, untuk Betul. berlapang dada. Sebab kita kena ingat pada perkara yang keempat, kepelbagaian dalam hubungan adik-beradik itu adalah satu perkara yang indah. Ada seorang kasar sangat, ada seorang lembut, ada seorang mulut lepas cakap apa saja, ada seorang sangat menjaga-jaga hati ya. Kita anggap sajalah kepelbagaian tu sebagai sebuah keindahan, saling lengkap melengkapkan. Kita tengok macam adik-beradik kita contohnya kan Dek kan. Ya, kita ada adik-beradik yang boleh menegur dengan berterus terang, sangat vokal. Betul. Sangat vokal. Kak Cik tak. Kak Cik adik kata, selalu adik kata, Kak Cik tu play safe. Kak Cik tu play safe je ya. Dia tak akan tegur direct macam tu pada abang kakak dia. Tapi kita tahu kita ada seorang daripada adik-beradik kita yang sangat vokal. Dia boleh cakap depan muka adik-beradik tu. Boleh cakap, boleh macam ni dia boleh cakap. Tapi lepas tu bersalam-salam balik kat cakap. Tapi lepas tu dia peluk adik-beradik dia. Dia salam adik-beradik dia. Dia ambil hati adik-beradik dia. Masya Allah, subhanallah. Dan kita boleh menangis bila dia kata, dia buat tu kerana dia sayang. Dia buat tu kerana dia nak selamatkan kita daripada neraka, daripada kemurkaan Allah. Dia buat tu kerana dia sayang pada adik-beradik dia seperti mana dia sayang pada diri dia sendiri. Kita menangis lepas dia brainwash kita. Kadang-kadang macam berbalah tu macam dalam parlimen kat Cik. Masya Allah. Macam dalam parlimen. Masing-masing hujang masing-masing. Ya Allah. Kami datang daripada fikrah yang macam-macam. Macam-macam pandangan. Macam dalam parlimen. Kalau balik kampung sahabat-sahabat. Tapi terkejut dua tengok. Masya Allah. Masing-masing bercakap tak boleh duduk, kena berdiri. Nampak bersemangat semua. Tapi lepas tu kami akan tutup dengan bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan, gosok-gosok balik badan masing-masing, lawak-lawak balik ya. Allahu Akbar. Inilah kepelbagaian dalam sebuah keluarga. Hari ni adik-adik, ya sahabat-sahabat, masa PKP kita dah mula terjarak secara fizikal. Ya, kita tak dapat jumpa selalu, tak dapat buat iftar ramai-ramai. Baru kita terasa betapa nikmatnya hubungan adik-beradik tadi. Hubungan yang paling dekat lepas mak ayah kita. Ya, paling dekat. Kita sama-sama adik-beradik. Sebab itu sahabat-sahabat, kepada ibu bapa, jadi penekanan kita bersama untuk mengeratkan hubungan anak-anak kita. Ya, dan juga adik-beradik semua, siapa yang lebih faham, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih takwa, siapa yang lebih beriman, jadilah kita pencetus kepada kebahagiaan tadi. Jadilah kita pencetus untuk mengharmonikan keadaan tadi. Ya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, kita meraihkan prinsip menyayangi yang kecil, menghormati yang tua. Ya, menyayangi yang kecil, menghormati yang tua. Dan berikan juga kebebasan kepada ahli keluarga kita untuk menyuarakan, meluahkan isi hati mereka. Ya, kita hargailah. Kalau dia merajuk, sebenarnya dia meluahkan. Ya, dia meluahkan kalau dia merajuk. Tapi dengan cara itu, kita kena fahamlah. Kita nak tunggu dia bentang apa, nak beritahu sebenarnya itu mungkin dah tak relevan juga pada usia yang dah tua-tua. Tapi kita biar boleh melihat, nampak berubahlah muka dia. Nampak macam dia diam saja, adalah bendanya tu. So kita hormati. Dia telah meluahkan perasaan dia dengan gaya dia, dengan cara dia. Kita cepat-cepatlah counter balik. Dan semua yang kita buat ni atas nama Allah. Kerana kita mengharapkan keredaan Allah. Dan juga apa yang kita buat ni sebab kita nak jaga ketaatan pada mak ayah kita. Bakti pada mak ayah kita. Mak ayah kita lah insan yang paling terluka bila anak-anak yang dia kandung daripada rahim yang sama, dia besarkan dengan semangat bersama, tiba-tiba bila dewasa bercerai-berai. Bila dewasa berpatah arang, berkerak rotan, hanya kerana satu dua perkara. Ya, padahal Masya Allah, ya sahabat-sahabat sekalian, mereka adalah darah daging kita. Ya, di antara ciri-ciri orang beriman akhirat besok, mereka akan bangkit, ya, bukan saja dengan wajah yang bercahaya, menerima kitab dengan tangan kanan, bahkan mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bersama dengan ahli keluarga mereka, keturunan mereka. Yang meriahnya keturunan-keturunan yang saleh akan dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat besok secara bersama-sama. Sepatah lagi Dek daripada adik sebagai penutup, silakan.
Jadi seperti yang Kak Cik dah sebut-sebutkan tadi, kita dah share pun banyak Kak Cik kan. Minta maaf lah kepada semua, nampak macam bicara adik-beradik pula kan, ceritakan, share pengalaman semua kan adik-beradik. Dan apa ni, moga teruslah Kak Cik dan juga kakak-kakak sekalian, muslimat-muslimat sekalian untuk menjadi pencetus kepada kebaikan dalam keluarga. Ya, sentiasa ingatkan adik-adik kan, adik-beradik yang lain, sebab kita bukan setakat untuk bergembira sahaja kat dunia ni kan Kak Cik. Mana salah, mana silap tegurlah. Mana ada adik-beradik yang vokal tu raikan. Ya, makna bukan maksud raikan kita membiarkan dia dengan vokal. Maksudnya mungkin dengan cara dia tu dapat memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita. Adik-beradik kita tu menjadi mata-mata, betul tak Cik? Mata-mata buat kita juga. Dia melihat kesilapan kita, mendidik anak-anak, kesilapan kita dalam mentarbiah keluarga. Kakak kita lah yang akan menasihati, abang kita lah yang akan memberi tunjuk ajar. Ya, jadi adik rasa macam suatu kerugian yang sangat besar lah ya, kepada siapa yang mempunyai adik-beradik, bahkan mungkin adik-beradik yang ramai tapi tidak digunakan peluang sebaik mungkin ya, untuk menyuburkan budaya saling nasihat menasihati, ya, budaya saling ingat mengingat. Sebab memang yang paling utama untuk kita ingatkan, untuk kita nasihatkan, untuk kita kembalikan kepada Allah adalah adik-beradik kita lah Kak Cik kan, sebelum orang luar. Kak Cik nak share kan, sebenarnya bila kita dah sampai pada satu tahap usia kan, kita sangat menghargai sebenarnya hubungan adik-beradik tu. Betul. Lepas tu bila abang kita, contohlah macam abang kita, dia tak perlu cakap banyak pun dengan kita. Tapi kalau dia ada memberikan senyuman manis dekat kita, ya, sebab kita jumpa bukan selalu, bukan macam masa kecil-kecil duduk sekali kan ya. Ataupun tiba-tiba dia ada cakap macam, Kak Cik, tahniah, Alhamdulillah. Tak tahulah, rasa macam nak rakam kat kepala ni dan jangan hilang-hilang. Dia punya terasa besar hatinya mendengar daripada abang kita, adik kita, kakak kita. Dia tak sama nilai dengan orang lain yang cakap kat kita. Lepas tu kan, andai katalah, andai kata masa kita kesusahan, masa kita ada landa ujian, tiba-tiba abang kita datang, dia tanya khabar, macam mana. Ataupun, ini cerita betul ya. Katalah, bila Bang Teh cakap salam dengan suami Kak Cik kan, salam dengan Pak Cik. Lepas tu Bang Teh kata, Azhar, jaga elok-elok Kak Cik ni, jaga hati dia. Ya Allah, rasa macam tak tahu nak cakap lah. Kalau boleh nak suruh dia ulang, dia nak rakam. Dia punya rasa Masya Allah, kerana abang kita tu adalah wali kita. Bila dia cakap macam tu, Azhar, jaga Kak Cik elok-elok, jaga hati. Kering sangat rasa kan? Kering sangat. Yang tak pernah ditunjuk-tunjuk, jarang-jarang ditunjuk-tunjuk. Jadi bila sekali-sekala tunjuk tu rasa, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, dia punya rasa. Sebab itu, inilah hebatnya kasih sayang adik-beradik tu. Dia mungkin tidak sentiasa, tapi dia ada. Dan adanya bukan ada yang sikit-sikit, tapi adanya macam sumbu, macam yang mencetuskan, menyuburkan kasih sayang, memberikan sokongan dan kekuatan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, dalam bulan Ramadan ni, mari kita doakan adik-beradik kita. Kita mulakan dengan mendoakan adik-beradik kita. Kenapa kita tak doakan anak-anak kakak kita? Anak-anak adik kita. Kita ni tamak doa anak kita je. Habis tu kakak kita tak nak ke anak dia jadi baik? Abang kita tak nak ke anak dia jadi baik? Cuba kita sama-sama mohon pada Allah untuk anak abang kita, untuk anak adik kita, anak kakak kita. Sama macam mana kita menangis mohon untuk anak kita. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu semua. Kita kira tak apalah, masuk dah dalam domer nahnu tu. Na tu. Betul masuk, tapi tak sama kalau kita memberikan perhatian. Feel tu Kak Cik kan? Ya. Kalau kita sebut nama lain dik, ya, sebut nama Kak Ngah contohnya kan ya, ambil hati. Contoh dik ya, Kak Ngah bagi Kak Cik hadiah, bagi kita hadiah kan. Pada waktu yang tak semena-mena, tiba-tiba dia bagi kita hadiah kan, dia bagi kita duit kan ya. Adik rasa macam mana? Ya Allah, ya Tuhan, besar hatinya dapat hadiah. Dia kena jarang-jarang macam tu tau. Kalau bagi tu rasa macam wow. Ya Allah, besar hatinya. Jadi mari kita teruskan ya segala kebaikan. InsyaAllah
kebaikan yang bermula daripada keluarga kita besar makna dan peranannya kepada masyarakat, ya, sumbangan kepada masyarakat. Dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, ayuh pada hari ke-13 Ramadan ni kita mulakan mendoakan adik-beradik kita, anak-anak saudara kita, sepupu-sepupu kita, ya. Kita sebut nama-nama mereka. InsyaAllah itu semua adalah petanda, bukti iman kita yang tinggi, ya, yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dek, terima kasih banyak-banyak Dek, ya. Kesempatannya hanya setakat ini. Adik boleh teruskan dengan hidangan untuk berbuka puasa. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kami. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi Ustazah mendoakan agar Allah memudahkan kepada sahabat-sahabat untuk menyertai korban perdana yang diuruskan, yang dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Alhamdulillah ada ramai yang telah bersama-sama dengan kami, ya, maknanya telah meletakkan niatnya seawal bulan Ramadan lagi untuk tahun 1442 ini, insya-Allah akan melaksanakan ibadah korban. Jadi hubungi pada nombor yang tertera, berikan dulu nombor kalian, ya, ataupun nama kalian, insya-Allah kita akan terus berhubung untuk menguruskan hingga terlaksanalah ibadah korban saudara-saudari sekalian. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian, bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah berpengalaman beberapa tahun, memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara, insya-Allah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia, yakni pahalanya, telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, itu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembiranya mereka saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka dengan kita melaksanakan ibadah korban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah korban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah dukamu
lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu di